Terima kasih sahabat saya yang berhormat Sibuti. Kebanyakan pesakit yang dijangkiti COVID-19 akan pulih. Tetapi sebilangan kecil akan mengalami keadaan yang berpanjangan yang dipanggil long COVID. Antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk memastikan akses perubatan mencukupi di seluruh negara. Pertamanya, pesakit COVID-19 yang telah mendapat rawatan akan diberikan janji temu sejurus discharge daripada hospital, terutama bagi yang mengalami komplikasi tertentu atau yang dijangka mengalami gejala long COVID. Mereka akan diberi janji temu sama ada di klinik pakar yang bersesuaian dengan diagnosa akhir mereka. Kedua, bagi pesakit yang turut mempunyai penyakit kronik atau komorbid seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, mereka akan diminta untuk meneruskan rawatan susulan di fasiliti kesihatan seperti yang telah dijadualkan sebelum mereka dijangkiti COVID. Sekiranya mereka tidak mempunyai rawatan susulan biasa, mereka akan dirujuk kepada pakar tertentu dan diberikan janji temu. Bekas pesakit COVID juga boleh mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan awam dan swasta yang berhampiran secara walk-in. Bagi pesakit yang mengalami gejala dan simptom yang semakin teruk, semasa dalam pemantauan dan memerlukan rawatan segera, mereka akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan lanjut. KKM juga telah menggariskan strategi kesiapsiagaan dari segi kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan yang mencukupi pada semua bekas pesakit COVID. Sehingga November 2021, soalan ini tanya hingga Oktober, tapi kita ada jawapan sampai November, seramai 19,890 bekas pesakit COVID yang discharge daripada hospital telah diberi janji temu dan datang untuk rawatan susulan di fasiliti kesihatan. Berdasarkan pemantauan kata pesakit, terdapat 5 gejala utama yang dihidapi. Pertama, kelesuan 78,9%, kedua, sesak nafas 52,9%, ketiga, batuk 18%, kesukaran tidur 14,5% dan keresahan 10,4%. KKM akan terus memantau dan memberi rawatan kepada pesakit long COVID yang mempunyai indikasi berdasarkan garis panduan pengurusan COVID-19 post COVID-19 Management Protocol dan memastikan akses perubatan yang mencukupi kepada golongan ini. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri, soalan tambah pertama, sila Sibuti. Terima kasih. Meneliti jawapan daripada Menteri tadi, saya mendapati isu long COVID ini adalah merupakan satu isu yang perlu kita tangani dan juga seluruh dunia berceritakan berkenaan tentang long COVID. Dan juga data-data yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi telah menyatakan antara simptom-simptom yang sangat ketara adalah kelesuan, anxiety ataupun keresahan. Ini adalah merupakan salah satu faktor yang saya rasa akan menjejaskan prestasi kerja ataupun majikan akan teragak-agak untuk mengambil bekas-bekas pesakit. Apakah jaminan pihak kementerian ataupun nasihat pihak kementerian kepada majikan-majikan agar tidak menyisih bekas-bekas pesakit COVID yang mengalami long COVID ini? Terima kasih. Sibuti, sila Timbalan Menteri. Jawab satu. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Sibuti. Seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita memberikan janji temu kepada semua yang ada komplikasi dan juga dijangka ada komplikasi. Dan mereka akan mendapat rawatan sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital, dan mereka juga yang mempunyai gejala lagi mungkin akan dimasukkan ke pusat-pusat rehabilitasi seperti yang ada di Hospital Sungai Buloh dan juga di yang lebih khusus tentang respiratory umpamanya di Hospital Pengajar Universiti di UiTM. Jadi kita mengharapkan bahawa dengan kesihatan mereka yang lebih terjamin selepas ini, maka majikan-majikan seperti yang disarankan tadi tidaklah menidakkan kehadiran mereka dan mudah-mudahan mereka dapat pulang balik ke pangkuan pekerjaan dan memberikan prestasi yang lebih baik. Terima kasih.